Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Tabarruk pada muka surat 215 di bawah tajuk bulan-bulan haram. Di bawah tajuk bulan-bulan haram, kita sambung perbincangan di bawah tajuk itu pada muka surat 215. Muka surat 215 dalam sahihain, yakni dalam kitab Bukhari dan Muslim rahimahumallah, daripada Abi Bakrah radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, inna zaman qad istadara kahayatihi yawma khalaqallahu as-samawati wal ard as-sanah 12 syahra minha 4 hurum thalathatun mutawaliyat Dhul Qa'dah wa Dhul Hijjah wal Muharram wa Rajab syahru Mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Sesungguhnya masa itu berputar, yakni berpusing, seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Maknanya putaran masa ni berlaku kalau setahun 12 bulan. Dia akan bertemu pula bulan yang sama. Begitulah minggu, hari dan sebagainya. Jadi peredaran itu berlaku lama dah. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, begitulah peredarannya. Itu maksud dia. 1 tahun terdiri daripada 12 bulan yang diantaranya terdapat 4 bulan haram, 3 bulan berurutan, iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Sedangkan bulan Rajab adalah bulan bagi suku Mudar, yang mana ia terletak di antara bulan Jumadal Akhir dan Sya'ban itu. Jadi kalau kita tengok bermula daripada Muharram itu, mana Jumadal Akhir itu dia bulan ke berapa? Bulan ke 6 bulan ke 6 ke bulan 8? 7, 8 Rejab tu bulan ke-7 Rejab bulan ke-7, mana Jumadal Akhir, Rejab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Jadi maknanya Rajab itu terletak di antara tu Jumadal Akhir dan Sya'ban itu. Mana Jumadal Akhir itu bulan itulah kalau kita tengok tak apalah tu. Cuma di sini nota 98 tu molek juga tu, cuba kita perhatikan, sebab disebut di sini dalam riwayat ni dikatakan sesungguhnya masa itu berputar seperti keadaannya pada hari Allah. Mana semenjak keadaan dia tu berputar semenjak daripada Allah menciptakan langit dan bumi, tak berhenti sampai hari ni. Duk main musim gitu setiap tahun tu. Baik, cuba tengok 98. Hak ni dulu pun saya sebut dah dulu ni dalam muqaddimah berkait dengan masa ni pun sudah disebut dah. Cuba kita tengok di sini. Para ulama berkata, dia kata pada zaman jahiliah mereka membeza-bezakan bulan-bulan dalam setahun dengan bulan halal dan bulan haram. Mana zaman jahiliah dulu ada dah istilah bulan haram ini. Sudah ada dah. Mereka mendahulukan dan mengakhirkannya kerana sesuatu hal yang mereka hadapi. Maksudnya beginilah, kalau tidak baca semua tu saya sebut secara ringkas. Seperti mana sebelum ni saya telah sebut bahawa orang Arab jahiliah ni dia sudah terima dah bulan haram itu. Dah bulan haram tu dia tahu apa maksud bulan haram itu.
iaitu bulan yang tidak boleh dijadikan maksiat, khususnya berperang. Itu memang tak boleh. Cumanya antara jenayah yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pada waktu itu, bila dia nak berperang, dia nak melakukan sesuatu yang kira-kira melibatkan pertumpahan darah dan sebagainya, dia enjok bulan tu. Enjok tu maknanya, katakanlah bulan tu sepatutnya bulan Muharram, contoh kan. Tak apalah dia kata kita perang bulan ni, jadi bulan haram tu dia akan letak pada bulan lain. Tu moga atas dia belaka. Moga kerajaan kita kan ikut kita lah. Dia kira gitu. Tu zaman Arab jahiliah dulu, zaman Arab jahiliah dia kira gitu. Moga kita yang uruh, kita yang memerintah masyarakat, ikut kita. Orang akan ikut kita, moga kita ketua. Jadi zaman Arab jahiliah tu ada dah perangai lagu tu. Jadi dia ubah suka-suka hati dia nak ubah. Jadi makna seolah dia qadha bulan tu. Masa bulan ni asalnya bulan haram, tapi kita makna kita langgar. Tak apa. Sebab apa? Bulan halal lain tu kita haras itu. Tu. Ni termasuk dalam jenayah. Baik. Jadi sejumlah ulama salaf memandang bahawa 99, cuba tengok. Sebab dalam hadis ni Nabi sebut, Nabi kata bulan Rejab ni bulan Mudhar. Apa maksud dia? Bulan Rejab ni bulan Mudhar. Apa maksud? Cuba tengok 99. Kenapa disebut, Nabi sebut bulan Rejab tu bulan Mudhar? Kenapa? Ada pendapat yang mengatakan bahawasanya dulu di zaman Mudhar dulu, zaman Arab jahiliah, kira ni kih lama. Jadi berlaku khilaf di antara suku Mudhar, Arab Mudhar dengan Arab suku Rabi'ah itu. Jadi berlaku perselisihan mengenai bulan Rejab ni. Jadi Arab Mudhar ataupun suku Mudhar, dia kata bulan Rejab ni bulan ni lah, seperti mana orang maklum ni, orang tahu ni. Gitu. Tetapi suku Rabi'ah, yakni kabilah Rabi'ah pula, dia kata bulan Rejab tu dak bulan Ramadan. Dia letak bulan Rejab tu sebagai bulan Ramadan. Tu berlaku khilaf. Jadi maknanya urut bulan tu pernah berlaku khilaf di kalangan Mudhar dan suku Rabi'ah ini. Ini antara kabilah Arab besar lah ni. Ni. Baik. Sebab tu Nabi kata gitu tu. Jadi bulan Rejab ni terletak di antara Jumadal Akhir dan Sya'ban. Baik, sejumlah ulama salaf memandang bahawa hukum diharamkannya peperangan di bulan-bulan haram itu tetap berlaku dan terus berlangsung berdasarkan dalil-dalil yang telah lalu. Sedangkan ulama lainnya memandang bahawa larangan memerangi orang-orang musyrik pada bulan-bulan haram itu telah dimansuhkan berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 36. Jadi berdasar pada ayat 36 surah At-Taubah ni, yang dikatakan tak boleh perang dalam bulan haram itu sudah dimansuhkan. Maksudnya kalau kita nak mempertahankan diri, ataupun kerana kita diserang, ataupun keadaan terdesak lah, terpaksa berperang, maka boleh berdasarkan kepada ayat ni. Cuba kita tengok ayat ni. Ni ada sebagai ulama kata gitulah. Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Hak ni semenjak Allah cipta langit dan bumi lagi. Bulan dalam setahun ni memang 12 dah. Bukan kata baru, tidak. Itu sudah dalam ketetapan Allah semenjak Allah menciptakan langit dan bumi lagi. Dan di antara 12 bulan tu ada 4 bulan yang disebut sebagai Ashhurul Hurum, yakni bulan-bulan haram. Itulah ketetapan agama yang benar. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Maknanya kalau kita diperangi, kita boleh berperang. Kalau ada tuntutan, boleh. Tidaklah kata tak boleh berperang.
kena buat perjanjian, kena tangguh dak. Kalau siapa keadaan tu siapa perlu pada jihad, boleh. Berdasar pada ayat ni. Jadi pendapat ini sebenarnya diterima oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Katsir berkata dengan mengutip darinya, ini Ibnu Katsir dia nakalkan pandangan Imam Tabari. Imam Tabari kata inilah pendapat yang masyhur wallahu a'lam. Maknanya sudah dimasukkan. Jadi istilah bulan haram tu dia merujuk, kena ingat ni dia kata boleh perang. Bukan bermakna bulan tu tidak ada kehormatan. Tidak maksud begitu. Makna boleh perang tu siapa kalau ada keperluan. Jadi tetap terhormat, mana kena jaga dari segi jangan buat maksiat, dan kelebihan-kelebihan yang Nabi sebut tentang bulan haram ni, tu tak hilang tu. Cumanya berperang itu tu dimansuhkan berdasarkan kepada ayat 36 surah At-Taubah. Baik, seterusnya kita pergi kepada poin seterusnya, keberkatan dan keutamaan bulan-bulan haram seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi untuk letak memberi nilai barakah pada bulan-bulan qamari dalam bulan Islam ini hanyalah otoriti yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sahaja. Orang lain tidak boleh buat dan tidak boleh buat tambahan di atas apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kita terima sebab ini termasuk dalam amrun tauqifiyah, perkara yang kita kena terima secara tauqifi, yakni kenyataan daripada Nabi ada, maka adalah. Kalau tak ada, tak ada. Sebab dia melibatkan ibadat. Jadi kalau ada orang lain boleh buat, selepas ni orang lain buat pula. Jadi menyebabkan akan sentiasa ada edisi baru berdasar pada ketentuan individu. Itu tak boleh. Dalam bab ibadat tak boleh. Baik, cuba kita nak, setelah disebutkan kemuliaan, keagungan dan kesucian bulan-bulan haram ini berbanding bulan lain, penulis akan menerangkan keutamaan dan keberkatan masing-masing bulan haram tersebut sebagaimana berikutlah. Misalnya Zulqa'dah. Zulqa'dah ini adalah salah satu bulan haji, sebagaimana Allah sebut dalam firman-Nya, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Tidak sah mengerjakan ihram untuk haji kecuali dilaksanakan pada bulan ini. Ini menurut pendapat yang sahih. Adapun yang dikatakan bulan-bulan haji itu, yang dikatakan al-hajju ashhurum ma'lumat, yang dimaksudkan bulan-bulan haji dalam ayat ni maksudnya bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pada bulan Zulhijjah tu. Mana bulan Zulhijjah tu kira bulan haji jugalah. Hak paling penting itulah 9, 11, 9, 10 tu. Tu. Ataupun sini sebut 10 awal. Hak kita panggil tasyrik tu, tu sebagai tambahan. Selepas ni dia ada sebut juga. Baik. Cuba kita tengok lagi apa maksud disebut di sini bahawa bulan-bulan haji itu Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari pada Zulhijjah itu. Sebelum ni ada sebut dah. Kenapa Zulqa'dah ni berada sebelum bulan Zulhijjah? Hikmah yang disebut oleh ulamanya kerana Zulqa'dah tu jadi bulan haram. Ini hikmah Allah SWT buat begitu. Dan orang Arab jahiliah putih timur sebenarnya untuk memudahkan para pengerja haji tu. Sebab dulu dia jalan kaki, daripada jalan darat ni jalan kaki, cuba bayangkanlah ketika belum ada kapal-kapal lagi tu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ada kalau duduk jauh tu. Imam Bukhari duduk di Bukhara tu sebulan lebih jalan, kadang-kadang 2 bulan, bergantung pada keadaan cuaca lah. Kalau cuaca tu hujan terpaksa berhenti, jadi kau lama, maknanya bertaruh nyawa, duduk di kampung halaman nak pergi mengerjakan haji. Jadi kita kata mengerjakan haji itu bermula pada kita kata Arafah itu dah, tapi kena mari ambil masa berbulan sebelum tu. Jadi Zulqa'dah tu dia puak-puak cuti belaka tu, puak-puak penyamun. Di pejabat tak cuti lah ni, maksudnya penyamun hak darat ni, hak bergerak ni, dia memang tak cuti, dia cuti lah. Tu. Jadi maknanya orang nak mengerjakan haji kira-kiranya walaupun kita sebulan lebih perjalanan, keadaan dia tu selamat. Sebab apa? Sebab orang-orang jahat apa? Cuti. Dia panggil qutta'ut tariq, lanun darat itu memang dia cuti.
Dia hormat pada bulan haram. Itu antara hikmah dia. Tapi dalam kitab sebut bukan semua juga. Hak jahat-jahat itu tak kira tu lah. Dia tak kira. Dia tapi kukuk mana pun kalau dalam konteks orang Arab dia selamat. Sebab itulah kalau orang tidak Arab nak mari, dia kira juga biasa apa dalam tanah Arab dalam bulan Zulkaidah. Sebab orang Arab jaga, mungkin orang luar tak jaga. Ada juga disebut begitu. Itu antara hikmah dia. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Di antara keistimewaan bulan haram ini adalah 4 umrah yang pernah Nabi SAW kerjakan. Semuanya beliau laksanakan pada bulan ini. Selain umrah yang beliau kerjakan bersama dengan haji, beliau juga berihram untuk umrah pada bulan Zulqa'dah. Lalu beliau mengerjakan lagi pada bulan Zulhijjah bersamanya dengan haji beliau. Maknanya Nabi ni buat haji sekali, cuma umrah tu beberapa kali. Haji tu sekali lah. Cuma umrah ni beberapa kali. Ada setengah kata 4, ada setengah kata 9 kali. Tapi bukan sekali gitu Nabi buat berkali-kali, tidak. Tidak begitu. Jadi perkara ini dijadikan argument oleh Ibn Qayyim, dijadikan kenyataan lah oleh Ibn Qayyim bahawa berumrah pada bulan-bulan haji sama seperti berhaji pada bulan-bulannya. Maknanya boleh pahala seperti pahala haji dari segi pahala tu. Gitu. Bulan-bulan ini telah dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadat haji dan menjadikannya sebagai waktu untuk ibadat tersebut. Ini untuk haji lah. Sedangkan umrah adalah haji kecil. Kerana itu waktu yang paling utama untuk berumrah adalah pada bulan-bulan haji. Dan juga Zulqa'dah adalah bulan yang terletak di tengah di antara bulan-bulan haji tu. Tadi kan dia sebut dah ke bulan haji tu Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Jadi Zulqa'dah tu duduk tengah. Jadi siapa dia boleh buat haji dalam bulan Syawal, Zulqa'dah dan juga pada bulan Zulhijjah, pahala dia lebih besar. Sehingga Ibn Qayyim kata mana menyamai seperti haji lah dari segi pahala tu. Dari segi pahala ulama kata tak sama 100% tu, tetapi kira-kiranya pahala tu begitulah. Sebab orang buat haji duduk di Arafah tu, tu lain duduk di Mina, susah tu, bukan main tu. Dari segi kesusahan tu lah, dari segi pahala hak basic lah kita kata. Pahala hak basicnya sama. Boleh pahala haji sekadar itu. Apakah sama 100% itu Z? Tak. Dia tentu dah hak buat haji tu dia banyak melibatkan pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat. Tu lain. Tu lain cerita. Ada ulama kata gitu. Tapi ada setengah orang tak sama sungguh. Sama sungguh. Ada yang kata gitu. Sama setara mana tu tak tahulah. Sepuluh baca Quran lah. Hak basic dia nya sehuruf tu 10. Lepas tu ditambah atas tu bergantung pada kualiti bacaan. Suasana pembaca faham atau tidak, tu lain pula. Tapi basicnya 10. Ada ulama yang sebut begitu. Maknanya satu huruf tu boleh 10 baca Quran. Dari segi pahala dia 10 ganjar dia. Tu hak basic. Tapi kalau kita faham mana makhraj pula sebut, tu dia ada tambahan lain. Baik, seterusnya. Kerana inilah pula diriwayatkan daripada sekelompok ulama salaf mengenai disunahkannya berumrah pada bulan Zulqa'dah. Sunnah di sini ni setengah ulama sebut setakat hana rujuk lah. Dia kata maknanya kayak buat umrah ni buat umrah ni sunnah. Selepas kita buat sekali tu kan, itu sunnah lah. Tapi sunnah dia tu dia tak sama dengan sunnah pada Zulqa'dah. Makna pahala sunat pada mengerjakan umrah tu sunat asalnya, tapi dalam bulan Zulqa'dah digandakan pahala. Itu maksud dia. Namun demikian, hal itu tidak bererti bahawa berumrah pada bulan Zulqa'dah lebih utama daripada berumrah pada bulan Ramadan. Tidak mesti gitu. Kerana dalil yang menunjukkan besarnya keutamaan berumrah pada bulan Ramadan, hal itu lebih khusus lagi. Telah disebutkan. Orang buat umrah pada bulan Ramadan lebih besar lagi daripada itu. Itu mengikut ulama gitu. Sebab dia ada pengkhususan, lebih khusus lagi. Tu. Di samping itu, dia dia termasuk dalam kelebihan yang tidak disebut kadar dia. Cuma sebut tu secara umum.
Di samping itu, keistimewaan lain bulan ini, bulan haram ini, adalah Allah mengadakan perjanjian dengan Nabi Musa alaihissalam selama 30 malam untuk berbicara dengannya pada bulan Zulqa'dah. Ni Zulqa'dah dia ialah bulan haram ni, Syawal, Zulqa'dah, kena ingatlah tu. Ni sebut Zulqa'dah. Sedangkan 10 malam tambahan sehingga menjadi 40, waktu ambil 10 pada bulan Zulhijjah. Jadi Zulqa'dah tu 30 hari, kemudian Zulhijjah 10, jadi 40 hari Nabi Musa berada di tempat yang dia berjanji untuk bertemu Allah tu lah, untuk bermunajat. Seperti mana disebut dalam ayat 142 suratul Araf. Dia sebenarnya di sini dia ada sebut 108 ini. Jadi cuba kita baca ayat ni dulu baru kita boleh kaitkan dengan itu. Misalnya dalam surah Al-A'raf ayat 142, Allah berfirman, wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi'ashr. Dan telah kami janjikan kepada Musa, yakni dia pergi bermunajat tu, ambil masa 40 hari tu dengan maksud nak menerima wahyu Taurat, sebab dia terima Taurat ni sekaligus. Terima Taurat ni sekaligus, bukan dalam sikit-sikit, sekaligus satu kitab. Itu penerima kitab sebelum Quran dia begitu. Injil kau terima tu sekaligus. Quran ni kan dalam tempoh 23 tahun, kitab dulu tidak. Terima Taurat ni sekaligus sebuah tu. Tu. Sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami tambahkan lagi, yakni kami sempurnakan lagi jumlah malam itu dengan 10 malam lagi, jadi 40. Jadi 10 lagi tu 10 pada awal Zulhijjah. Ini pendapat majoriti ahli tafsir. Majoriti ahli tafsir kata gitulah. Maksudnya sepenuhnya bulan Zulqa'dah dan 10 hari lagi pada awal Zulhijjah. Itu yang dimaksudkan. Ini antara sebab yang memberi kelebihan pada Zulqa'dah itu. Baik. Yang kedua, bulan haram yang kedua iaitu Zulhijjah. Hak tadi kita sebut bulan haji itu 3 tu termasuk Syawal. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Hak kita nak fokus ni bulan haram. Bulan haram tu 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, lepas tu Rejab, di tengah-tengah bulan tu. Baik. Zulhijjah, di antara keutamaan dan keberkatan bulan ini, dia penting juga kita tahu. Bukan penting jugalah, penting lah. Sebab dalam kitab ni ringkas. Dia ada lagi kitab lain bicara khusus tentang bulan-bulan, sebuah kitab. Tentang 12 bulan ni bicara sah kitab. Ana sempat tengok juga tadi. Tebal juga kitab tu. Banyak dia sebut. Hafiz Ibn Hajar sebut banyak sungguh setengah-setengah bulan, khususnya bulan haram ni hadis-hadis palsu. Selepas ni dia ada sebut juga sebahagiannya. Baik, kalau bulan Zulhijjah, di antara keutamaan dan keberkatan bulan ini adalah semua amal ibadat haji dan manasik haji dilaksanakan pada bulan ini, yakni bulan Zulhijjah. Sebab tu hak inilah bulan haji hak sebenarnya dari sudut praktikal dia. Hak tadi melibatkan orang panggil ambil lajak nak jalan tu. Sebab tu sebut bulan-bulan haji juga tu. Hak bulan haji sebenarnya ni Zulhijjah ni. Kerana semua ibadat haji dalam bulan ni. Haji itu sendiri adalah bentuk ibadat yang agung dalam Islam. Di antaranya juga bahawa bulan ini, bulan Zulhijjah ini mencakupi 10 hari yang utama dan diberkati yang ada di awal bulan, dan 3 hari setelahnya, yakni hari tasyrik itu, sebagaimana disebutkan pada perbincangan lalu. Ya, kita sedia maklum lah, bila masuk 1 Zulhijjah tu nak sapa ke 9, 10 tu kan, hak tu kan, yalah, bagi orang yang nak berkorban ada peraturan dia, ada disiplin, ada sunnah-sunnah dia. Dia berkait dengan hal tu. Tu. Bahkan kalau kita tengok setengah-setengah ajaran sesat atas nama Islam dia membesarkan juga pada 10 awal bulan Zulhijjah itu. Setengah tu puasa direct. Dengan ketetapan begitu. Dan kita bincang dah tu sebelum ni. Kita bincang dah tu. Boleh ke tidak kita nak puasa tu? Tu kita bincang dah sebenarnya. Jadi ulama kata boleh, cuma untuk buat ketetapan tu. Untuk buat ketetapan tu mesti mana ada hadis khusus sebut tu tak ada. Tapi nak puasa boleh. Tu kita bincang dah sebelum ni.
Baik, yang ketiga, bulan haram yang ketiga iaitu Muharram. Ni bulan ni lah. Kita duk tunggu hadal lah ni. Nah, bulan Muharram. Di antara keutamaan dan keberkatan bulan ini adalah seperti yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, iaitu bulan Muharram. Ni kita biasa dengar hadis ni. Biasa benar dengar hadis ni. Baik, setara mana kekuatan hadis ni? Tu ya. Tak apalah, kita tengok dulu, lepas ni kita bincanglah sedikit. Ni memang sahih lah ni. Ni memang sahih, cuma selepas ni. Tak apa, ni memang sahih. Cuma hak selepas ni tu kita bincang, ada perbincangan lah. Baik. Jadi afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Ni dalam Muslim ni. Ni memang sahih. Ibnu Rajab kata, dia kata Nabi SAW menamakan bulan Muharram sebagai bulan Allah, Syahrullah al-Muharram. Jadi dalam hadis ni sebut bulan Muharram ni dikatakan Syahrullah. Baik. Menyandarkan kepada Allah, menyandarkan bulan ini kepada Allah, itu sebagai isyarat kemuliaan bulan ini dan keutamaan bulan ini, yakni bulan Muharram. Kerana Allah Subhanahu wa taala tidak menyandarkan sesuatu kepadanya melainkan dia Allah yang istimewa. Misalnya Kaabah tu dikatakan Baitullah, masjid ni Baitullah secara umumnya. Maknanya itu isyarat pada tempat tu ada kemuliaan dari sudut agama. Tak boleh kita nak sebut rumah kita gitu. Nak klik ke Baitullah Hamatan kata kuno rumah dia. Tak boleh. Salah dalam agama gitu. Baik. Sebahagian ulama di sini, sebahagian ulama menjelaskan makna keutamaan berpuasa pada bulan ini, iaitu bulan ini merupakan bulan yang paling utama untuk mengerjakan puasa sunat selama sebulan penuh setelah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Ada ulama yang kata begitu. Nabi tak kata gitu. Ada yang kata gitu. Ni pemahaman ulama lah. Kerana melakukan puasa sunnah, yakni puasa sunat pada sebahagian hari lainnya, misalnya hari Arafah ni bulan atau 6 hari bulan Syawal, lebih utama daripada mengerjakan puasa sunnah hanya pada sebahagian hari di bulan Muharram. Baik, dia gini maksud dianya, anda nak sebut gini, dia berlaku khilaf di kalangan ulama. Ada setengah ulama beristilah dengan hadis ni. Dia kata bila Nabi sebut afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, maknanya puasa yang paling mulia selepas bulan Ramadan adalah bulan Muharram, puasa pada bulan Muharram, kerana ini syahrullah, bulan Allah. Dia kata maknanya termasuk dalam sunat, bukan wajib. Sunat puasa sepenuhnya dalam bulan Muharram. Ada ulama kata begitu. Tapi di segi jumlahnya tak ramai, tapi ulama besar-besar juga lah. Bukan wajib, sunat puasa sepenuhnya. Tetapi kebanyakan ulama kata tak boleh. Kalau kita kata gitu, dia akan bercanggah dengan riwayat Aisyah. Riwayat Aisyah itu sahih juga. Sebab dalam riwayat Aisyah tu dia sebut bahawa Nabi tak pernah puasa penuh kecuali bulan Ramadan. Sebab itulah bagi ulama, dia kata maksud hadis ni nak yang kalau kita nak puasa banyak dalam bulan tu, bulan mana yang paling utama? Bulan Muharram lah. Tapi jangan puasa penuh. Siapa ada kata 29 dah lah, 28 ke 27 ke, jangan lengkap supaya bulan Ramadan. Tak boleh, sebab Nabi tak pernah buat. Bagi ulama yang kata dak, Aisyah sebut tu dia nak ayatnya Nabi tak buat tu takut dianggap kena puasa penuh juga bulan Muharram. Ulama kata hak tu orang panggil ala sabili takdir, andai tu hak praktikalnya. Hak praktikal. Nabi ni puasa bulan Ramadan ni sekali ke 2 kali. Di Madinah tu lah. Tahun kedua. Nah, tahun kedua tu kan. Hak tu startnya. Maknanya paling tidak ulama kata 9 kali Nabi puasa. 9 kali.
Jadi kalau 9 kali, lepas tu tak ada dalam tempoh 9 kali tu Nabi tak pernah puasa Muharram ni penuh. Kita nak kata Nabi takut diharamkan, tak logik tu. Tu khilaf di kalangan ulama. Tapi kukuk mana pun ulama baru, ulama dulu pun ada yang kata boleh, tapi sunat lah, bukan kata wajib. Tapi kebanyakannya kalau ulama hadis dia kata tak tepat. Bukan kita kata tak sah, ulama dulu bukan dia kata tak sah. Sebab tu setengah-setengah dari kita anda sempat tengok sana ni, dia kata ni antara rajin dengan malas, dia kata. Kita tidak bincang rajin, nak bincangnya dari segi kesunahan dia tu. Jadi kalau mengikut ulama-ulama hadis dan majoriti ulama lah, dia kata hak moleknya puasa banyak, bukan penuh. Sebab hadis ni dia tidak menunjukkan bahawa maksud lebih tu makna puasa penuh. Nak ayatnya banyak. Dia tak boleh lawan. Dia sebab Ramadan ni puasa penuh dia khusus sangat. Itu khusus untuk Ramadan saja. Hak lain bulan Muharram ni lebih juga. Misalnya kita puasa sampai 27 hari ko, tu dalam kitab ada sebut. Tapi kalau ada orang puasa penuh, semua ulama kata sah. Tidak kata tak sah lah. Ada sah. Cuma dari segi sunnah. Sebab Nabi 9 kali pun Nabi tak puasa bulan Muharram sepenuhnya. Setengah-setengah ulama dia tengok dari sudut tu. Tapi setengah ulama, ana pun dengar atau dalam ulama terkenal jugalah, dalam muhadarah dia, dalam kuliah dia tu, dia ada sebut dia ni antara yang menyokong sunat puasa penuh dalam bulan Muharram. Dia tak kata wajib. Tak ada orang kata wajib, tak ada seorang abuk pun, sunat. Jadi cuma anaknya ambil pendapat yang kata puasa lebih banyak, tidak sepenuhnya. Sebab apa? Sebab kalau tidak jadi bercanggah dengan amalan Nabi. Yang kedua, sebab bulan Ramadan tu, satulah setengah ulama kata hak bulan Ramadan tu penuh tu, hak wajib. Hak sunat ni kalau kita nak puasa sunatnya sebulan ni Muharram. Ada yang kata itu pendapat kedua lah. Tapi pendapat pertama hak tu lebih amalnya, sebab dia kata tak seri bercanggah dengan amalan Nabi. Begitu. Hak ni jadi maknanya khilaf ulama kata boleh tu ni dalil dia nya. Bukan kata berdasar pada andaian semata-mata, tidak. Tapi setengah ulama kata andaian tu jauh. Gitulah. Di antara keberkatan bulan Muharram iaitu adanya hari Ashura. Ashura ni hari yang ke-10. Kalau Tasu'a hari ke-9, Samunat hari ke-8. Tu kan? Yang merupakan hari mulia dan diberkati. Hari Ashura memiliki kemuliaan yang sudah dikenal. Ni kita tahu, boleh kata tahu belaka lah. Hak tidak Islam pun pun dia memuliakan juga Ashura ni. Padahal dia tidak Islam, tapi dia memuliakan juga Ashura ni. Tapi dengan cara dia lah, bukan dengan cara Nabi. Hak ni kita nak bincang ni bagaimana kita nak ambil kelebihan Ashura ni dalam konteks sunnah. Cuba kita tengok. Hari Ashura memiliki kemuliaan yang sudah kita kenali, sudah ma'ruf di kalangan umat Islam. Pada hari ke-10 Muharram itu Allah menyelamatkan hamba dan nabi-nabinya, iaitu Nabi Musa dan pengikut-pengikut dia lah, serta kaumnya, dan telah menenggelamkan musuhnya iaitu Fir'aun beserta dengan bala tenteranya. Nabi Musa alaihi salam berpuasa pada hari ini sebagai menyatakan syukur kepada Allah kerana dia telah selamat daripada dikejar oleh Fir'aun itu. Bahaya kalah. Kalau Allah tidak buka laut tu, dengan sebab dia pukul tongkat terbelah laut, terbuka laluan tu, memang ada kata matilah pokok dia. Sebab tentera Fir'aun tu kalau kita tengok dari tafsir, dia serang tu daripada 3 penjuru, tengah dan 2 tepi. Tentera dia pergi sekat, tak boleh pergi lagi Nabi Musa. Bahkan setengah ulama kata kalaulah tak berlaku terbelah laut, memang Nabi Musa akan berenang ke lautan. Itu saja jalan yang ada, dan belum tentu selamatlah. Itu. Tapi itu hikmah Allah SWT, seperti mana disebut dalam Quran. Baik. Jadi itu besar tu, bukan kecil tu nikmat tu. Sebab tu dia bersyukur, maka dia berpuasa pada 10 Muharram. Orang-orang Quraisy juga berpuasa pada hari ini. Di zaman jahiliah pun 10 Muharram ni dianggap hari besar juga oleh kafir, oleh masyarakat Quraisy jahiliah. Demikian juga bangsa Yahudi yang berada di Madinah dan beberapa keraklah yang berada di Mekah. Mereka puasa juga hari itu. Bahkan dahulu
puasa hari ini diwajibkan sebelum ada kewajipan puasa di bulan Ramadan. Di peringkat awal sebelum ada syariat puasa bulan Ramadan, wajib puasa 10 Muharram. Demikian, ini menurut pendapat majoriti ulama lah, tapi bukan ijma', bukan sepakat. Setelah itu ia menjadi sunat. Sunnah ni bahasa Indonesia. Sunnah ni mana sunat? Orang panggil sunnah ya sunat. Tu. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, dia kata dulu pada zaman jahiliah, puak-puak suku Quraisy dia puasa hari Ashura. Dan Rasulullah juga puasa. Mana Rasulullah tu puasa dah duduk Mekah tu. Dan masa sebelum jadi Nabi, ada Nabi puasa dah ni 10 Muharram. Sebab itu jadi amalan kafir Quraisy pada waktu tu. Bila mana Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi tetap berpuasa pada 10 Muharram itu dan memerintahkan orang ramai sahabat-sahabat supaya puasa juga. Namun setelah diwajibkan puasa Ramadan pada 2 Hijrah tu, maka Nabi pun kata, man syaa samah wa man syaa tarakah. Siapa nak puasa 10 Muharram ni puasalah, siapa tak si puasa pun tak apa. Dia mana dia sudah tukar hak wajib jadi sunat tu, sebab sudah ada kewajipan Ramadan tu. Baik. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi di sana berpuasa pada hari ke-10. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, apakah hari kamu puasa hari ini buat apa? Kenapa kamu puasa? Nabi tanya puak-puak Yahudi. Mereka jawab, dia kata ini adalah hari yang mulia. Pada hari ini Allah telah menyelamatkan Nabi Musa berserta dengan penganut Islam pada waktu itu. Dan pada hari itu juga Allah telah menenggelamkan Firaun bersama bala tenteranya. Nabi Musa juga berpuasa pada hari ini. Ini masih kata-kata Yahudi lagi ni. Hari ini juga Nabi Musa berpuasa sebagai nak menyatakan syukur kepada Allah. Maka kami pun puasa jugalah, kata Yahudi. Kemudian Rasulullah berkata, fanahnu ahaqqu, ni Nabi kata kepada orang Islam ni, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Nabi sebut kepada puak Yahudi ni lah, fanahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Nabi kata pada Yahudi, dan orang Islam pun dengar, tahu belakang ni. Kami kalau lagu tu, Nabi kata kalau lagu tu kami lebih berhak lagi mengikut Musa berbanding kamu. Sebab apa? Sebab kami ini adalah mengikuti ajaran Nabi Musa yang asal. Dan Quran mari pun membenar ajaran Nabi Musa tu, dan kami beriman kepada Nabi Musa. Pokok kita ni semua ni kalau tak percaya pada Nabi Musa, kafir belaka. Tak boleh percaya pada Nabi Muhammad saja, kena beri, sebab tu iman bir rusul. Kalau lagu tu kita lah patut puasanya. Baik. Maka Rasulullah pun berpuasa pada hari Ashura, dan Nabi memerintahkan kaum muslimin agar berpuasa pada 10 Muharram itu. Jadi berpuasa pada hari ini sebenarnya mengandungi keutamaan yang besar, iaitu boleh menghapuskan dosa-dosa pada tahun yang lalu. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, satu hadis daripada Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, bahawa Rasulullah pernah ditanya mengenai puasa pada hari Ashura dari sudut fadilat dia lah. Maka Nabi kata, yukaffirus sanah al-madiyah, siapa puasa pada 10 Muharram, ia dapat penghapusan dosa setahun yang lalu. Ni semua ulama kata ni dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar yang melibatkan hak orang ataupun melibatkan perkara-perkara wajib yang ditinggalkan, hak tu dia mesti melalui taubat yang khusus. Ni dosa-dosa kecil. Dan dosa kecil ni banyak sebab kita tak sedar, dan kita pun tak bertaubat sebab dosa kecil. Dia boleh hilang dengan puasa ni. Cuma sebanyak mana puasa tu hilang, tu tak ada siapa tahu. Baik. Sebahagian ulama berkata disunnahkan berpuasa pada tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram, iaitu hari Ashura. Mana puasa tu pada Tasu'a dan Ashura lah, 9 Muharram dan 10. Kerana Nabi telah berpuasa pada tanggal 10 Muharram serta sudah berniat akan berpuasa pada tanggal 9 pada akan datanglah. Itu maksudnya seperti mana, cuba tengok sini Imam Nawawi ana baca sini. Sebabnya kalau kita tengok dalam kitab, ulama kata 10-11 pun boleh. Sebab apa? Asalnya supaya Imam Nawawi, cuba tengok ni, Imam Nawawi kata mungkinlah
penyebabnya adalah Nabi ni dia tak serupa pula geta dengan orang Yahudi tu, dengan puasa hanya hari 10 saja. Biar ada beza. 10 Muharram tu ada juga kepentingan bagi pak dia, agak kita lebih penting lagi untuk kita puasa. Tapi tak serupa puasa 9. Sebab tu ulama kata 9, 10, 11 boleh juga. 10, 11 pun boleh juga. Asalkan jangan 10 saja. Tapi 10 saja pun tak ada ulama kata tak sah. Sah lah ke? Cuma tak setashabbuh bil Yahud. Tak serupa dengan Yahudi. Hak tu Imam Nawawi kata. Dah hak ni ulama terima ni. Ulama semua terima ni. Pada hari ini tidak ada satu amal pun yang disyariatkan kecuali puasa. 10 Muharram ni sunat amalan khusus. Berdasar pada hadis yang sahih hanya puasa saja. Akan tetapi ada sebahagian umat Islam telah membuat hal-hal yang tidak ada landasannya, atau hal-hal tersebut berpedomankan pada hadis-hadis maudhu', palsu atau dhaif. Hak ni kita bincang minggu hadapan. Ini perbincangan khusus lah sikit. Banyak juga disebut siapa ke belakang tu. Ana ingat lagi, ana duduk di pondok Tok Kenali, mau kita lahir sana. Dia 10 Muharram waktu tu tak ada orang puasa, orang buat suara. Orang buat suara. Puasa mana? Ingat suara bukan 2-3 jam. Sekarang hari kaca baru sering. Memang tak usah ni ingat lagi. Puasa 10 Muharram ni sebenarnya beberapa tahun baru. Ana ingat lagi. Engko kita juga ngaca juga. Sebab kalau 10 Muharram ni jatuh hari Jumaat geger rutin. Apa dia je kena ngaca tang Jumaat tu. Oh, mengepek apa dia. Hak lucu lagi ni ada hak jatuh tak apalah. Kita tak semai Jumaat ni sebab nak kaca suara. Hak tu parutlah ada juga beberapa orang, tapi hak tu hak gong lah. Cuma anda nak sebutnya syariat ni suatu ketika dulu diabaikan dalam masyarakat. Tetapi alhamdulillah kesedaran tu maknanya berlaku. Akhir sekali dia kaca suara tu tidak pada 10 Muharram. Dia kaca awal sikit ataupun lepas tu. Kalau tanya anak mudah ya. Nah, sebab dalam kitab Syiah memang dia buat surah juga pada 10 Muharram. Tu jelas dalam kitab Syiah. Cuma dia ada konsep dia sendiri. Apa dia buat surah tu? Sebab dia ada kaitan dengan kezaliman yang berlaku pada Sayyidina Husain di Karbala itu. Tu ada hadis khusus apa dia tu. Surah tu buat amalnya panjanglah, tu kita boleh bincang semula. Tu kan. Ana tidak kata buat surah ni kerana sunnah Syiah, ana tak kata. Tapi kalau kita puasa pun tak boleh puasa 10 saja, tak serupa dengan Yahudi. Jadi kita pun tak boleh serupa juga dengan Syiah, sebab Syiah ni asal Yahudi. Tu kena beringat tu. Kena berhati-hatilah. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Kita berhenti setakat. Jadi minggu depan kita sambung inilah perbincangan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.